Salam IT News, kali ini kami akan memberitahu kepada Anda tentang komunis Cina yang telah menyebarkan virus ke seluruh dunia sehingga membuatkan begitu ramai orang yang dijangkiti dan ada yang meninggal dunia. Ketika negara-negara lain sedang berjuang untuk membendung wabak ini, Cina sibuk dengan cerita yang mengatakan bahwa mereka telah berjaya mengusir wabak tersebut dari negara mereka. Apa yang telah dilakukan ialah dengan memalsukan data dan mengawal pendapat umum. Artikel media Jerman mengatakan bahwa komunis Cina menipu dunia dengan senyuman seperti itu. Mari ikuti berita selanjutnya. Beberapa hari yang lalu, media Jerman Bild telah menerbitkan sebuah artikel yang mengatakan pandemi virus Parti Komunis Cina mengingatkan kita melalui cara yang paling menyakitkan. Negara itu tersenyum, menipu kita dengan senyuman pada wajah mereka berulang kali. Artikel tersebut mengandungi 4 perkara. Pertama, pemimpin Parti Komunis Cina telah menggunakan pelbagai cara untuk menyembunyikan kebenaran daripada pengetahuan dunia luar selama 2 minggu ketika virus itu mula tersebar. Kedua, Dr. Li Wenliang yang merupakan individu yang mengadu mengenai virus telah dibungkam oleh pihak berkuasa dan kemudiannya meninggal dunia akibat virus PKC. Tetapi bagaimana dia meninggal, dunia tidak pernah tahu. Ketiga, menurut pakar-pakar antarabangsa, pemerintah komunis Cina telah memalsukan jumlah sebenar orang yang dijangkiti sejak awal. Tiada siapa yang tahu berapa ramai orang yang telah dijangkiti dan mati di sana. Keempat, selepas virus merebak ke seluruh dunia, Parti Komunis Cina mendakwa bahawa virus tersebut berasal dari negara luar. Artikel itu juga menyebut bahawa Jerman pula hanya melihat tindakan komunis Cina yang menipu dalam menangani penyebaran virus dan tidak melakukan apa-apa. Penipuan adalah satu aspek dan kesanggupan untuk ditipu adalah aspek lain. Mengenai sebab bersedia ditipu, artikel itu percaya bahawa ia berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Sebagai contoh, Volkswagen Jerman menjual berjuta-juta kereta di China setiap tahun dan itu mungkin menjadi sebab mengapa Jerman tidak mahu tahu tentang penganiayaan China terhadap hak asasi manusia. Jerman juga mengabaikan amaran perisik dan bekerjasama dengan Huawei kerana China menjamin bahawa mereka tidak akan menggunakan telefon bimbit 5G untuk tujuan pengawasan. Artikel itu mengatakan bahawa negara lain sepatutnya tidak bekerjasama dengan rejim China. Dalam usaha untuk menjadi kuasa besar, virus PKC bukanlah penipuan terakhir mereka kepada dunia. Cara untuk mengatasi penipuan mereka pula adalah bergantung kepada kita. Virus PKC mula muncul di Wuhan pada awal Disember tahun lepas. Komunis Cina menyembunyikan segala-galanya daripada pengetahuan kerajaan tempatan hinggalah kepada pengetahuan kerajaan pusat. Pada masa yang sama, komunis Cina telah menjatuhkan hukuman kepada 8 orang doktor barisan hadapan yang menyebarkan kebenaran mengenai wabak itu. Komunis Cina bahkan telah menangkap sekurang-kurangnya 322 orang pengguna internet yang menyebarkan berita ketika itu. Di samping itu, PKC juga menggunakan sistem penapisan berita untuk menghalang liputan media dan menyekat berita yang berkaitan virus di media sosial. Sebelum 20 Januari, China telah berbohong dengan mengatakan bahawa wabak boleh dihalang dan dikawal. Mereka juga menegaskan bahawa tidak ada berita palsu seperti manusia boleh berjangkit dengan manusia, menyebabkan wabak itu menular dengan cepat ke seluruh dunia. Sejak 23 Januari, China telah menutup bandaraya secara besar-besaran untuk menangani wabak ini. Ramai pesakit pneumonia dikuarantin di rumah, menyebabkan seluruh keluarga dijangkiti penyakit tersebut. Dalam menghadapi wabak besar seperti itu, China tidak mempunyai kekuatan untuk menentang. Dalam keadaan wabak yang masih menular, komunis China pula sedang sibuk untuk memulihkan ekonomi. Dengan melakukan pemalsuan data dan kempen orang ramai, wabak tersebut dikatakan telah hilang dari tanah besar China dan terus meyakinkan dunia bahawa diagnosis sifar dan tambahan kes sifar. Hasilnya dunia lebih memberi tumpuan kepada epidemi di luar negara. Hal ini menyebabkan ramai pelajar Cina dan orang Cina di luar negara telah tertipu, telah kembali semula ke China untuk mengelakkan wabak di negara luar. Walau bagaimanapun, apabila mereka tiba di China, mereka dikawal dan diasingkan dengan perbelanjaan mereka sendiri dan hal ini meningkatkan risiko jangkitan. Beberapa pakar antarabangsa telah memberikan amaran bahawa wabak China tidak akan hilang dengan cepat, sedangkan gelombang kedua mungkin akan meletus. Anthony Fauci, ketua pakar penyakit berjangkit dari Amerika Syarikat, berkata dalam satu temu bual dengan televisyen ABC bahawa komunis Cina telah menutup negara semasa pencegahan dan kawalan epidemik.
Apabila mereka membuka semula negara mereka dan kembali bekerja serta menjalani kehidupan normal, gelombang baru wabak akan mula merebak. Christian Drosten, seorang ahli falsafah terkenal di Fakulti Perubatan Sarita di Berlin, Jerman, mengatakan bahwa angka rasmi yang dikeluarkan oleh komunis Cina tidak boleh dipercayai sepenuhnya. Hal ini karena mereka hanya mahu menamatkan puncak wabak secepat mungkin supaya mereka dapat memberikan data palsu untuk meredakan kebimbangan hati rakyat. Daripada segi perspektif epidemiologi, pemulihan secara berperingkat dalam kehidupan rakyat sebenarnya boleh mengaktifkan semula rantaian jangkitan dan seterusnya akan berlakunya lagi jangkitan virus. Rosel Weller, pengarah Institut Robert Koch Jerman, dalam satu sidang akhbar yang diadakan oleh kerajaan Jerman telah berkata bahwa pengasingan yang ketat tidak bermakna virus itu akan hilang dari dunia. Selepas komunis Cina menarik perintah isolasi, jumlah kes baru akan meningkat lagi. Jika diteliti pada kes wabak selsema Spanyol yang telah menjangkiti 500 juta orang di seluruh dunia dan membunuh puluhan juta orang yang berlaku pada Januari 1918, ia adalah selsema biasa. Walau bagaimanapun, gelombang kedua berlaku pada musim luruh. Kadar kematian tertinggi gelombang ketiga pula berlaku antara musim sejuk tahun 1919 dan musim bunga tahun 1920 dengan kadar kematian adalah hampir sama dengan angka kematian antara gelombang pertama dan kedua. Seorang pelajar berhampiran pasar makanan laut di selatan Wuhan memberitahu Epoch Times bahawa rakan-rakan kerja ayahnya mendedahkan bahawa kerana wabak ini berlakunya masalah kewangan. Dia bimbang jika gaji tidak akan dibayar dan perkara ini tidak diendahkan oleh kerajaan komunis Cina dalam usaha mereka untuk mengurangkan kerugian ekonomi negara dan memulakan semula kerja walaupun dalam keadaan berisiko.